Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi pada video kali ini, insya-Allah saya daripada Pusat Motivasi Bentara Amal ingin kongsikan tentang jawi. Apakah itu jawi? Pertama, sama-sama saya menyeru kepada ibu bapa, khususnya kepada mereka yang mempunyai anak-anak berumur 10 tahun dan ke bawah, untuk kita mengambil peluang ini dalam video ini untuk memahami tentang kepentingan jawi untuk anak-anak kita, khususnya yang bakal menjadi calon UPKK. Jadi kita lihat, jawi ini sebenarnya adalah tulisan. Jadi apa yang anak-anak pelajari sejak daripada tadika, kemudian masuk ke tahun 1 sehingga tahun 5, khususnya dalam kelas agama petang, adalah mereka sedang belajar mengenali tulisan jawi, iaitu cara membaca, cara mengenal, membaca dan menulis jawi dengan baik. Dan tulisan jawi ini sebenarnya adalah satu kebanggaan bagi kita rakyat Malaysia. Secara khususnya, ini adalah sejarah dan ini adalah identiti negara kita Malaysia. Maka atas sebab itu, penguasaan jawi sangat penting bagi mereka yang mengaku sebagai warga negara, sebagai rakyat Malaysia. Kerana negara ini bermula dengan tulisan jawi. Inilah tulisan pertama bagi kita yang berada di Malaysia sejak daripada beratus-ratus tahun dahulu. Inilah tulisan yang ada dalam negara kita, yang menjadi identiti negara kita, Tanah Melayu. Sehinggalah merdeka, dan selepas kemerdekaan juga sebenarnya kita masih mengekalkan tulisan jawi. Sehinggalah kepada beberapa tahun selepas kemerdekaan, berlaku beberapa perubahan-perubahan, pengenalan dasar yang memunculkan tulisan Rumi dalam aliran perdana pembelajaran pendidikan di Malaysia. Dan apabila timbul tulisan Rumi, maka tulisan jawi telah berada di tempat yang kedua, dan sehingga ke satu tahap seakan-akan terpinggir dari pembelajaran ataupun dari dunia pendidikan perdana. Tapi alhamdulillah, atas usaha gigih para pendidik di negara ini dan atas sokongan-sokongan daripada pihak kerajaan, maka kita lihat usaha-usaha memperkasakan jawi ini semakin giat dijalankan. Maka kita harap mudah-mudahan usaha ini dapat sambutan daripada ibu bapa agar anak-anak kita mewarisi dan mengekalkan budaya ataupun nilai ilmu yang kita perolehi daripada tulisan jawi. Dan tulisan jawi ini adalah tulisan utama, tulisan perdana bagi ilmu-ilmu yang telah dibawa oleh para ulama Nusantara di Tanah Melayu ini. Maka ilmu-ilmu ini terkandung dalam tulisan jawi. Maka kalaulah tiada yang mengekalkan tradisi, menjaga dan menjadi seorang yang mahir dengan tulisan jawi, bayangkan apa yang akan berlaku kepada khazanah-khazanah ilmu dan tulisan jawi ini. Makin ramai yang akhirnya tidak mampu membaca dan menggali ilmu-ilmu tersebut. Jadi tulisan jawi, secara ringkasnya kita kenal tulisan jawi sebagai tulisan yang menjadi identiti negara kita, tulisan yang wajib dikuasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan yang kedua, untuk belajar huruf jawi, untuk belajar jawi ini, kita bermula dengan belajar huruf-huruf jawi. Kita kenal huruf jawi ada berapa. Kita tahu bahawa asalnya huruf-huruf jawi ini bermula dengan huruf Al-Quran, yang kemudian ditambah dengan beberapa huruf yang menjadikan semuanya sebagai huruf-huruf jawi. Yang mana ada huruf-huruf seperti Pa, ada huruf Ga yang tiada dalam huruf Al-Quran, tetapi ditambah di dalam jawi. Dan antara tambahan terbaru huruf jawi antaranya seperti huruf Waw bertitik, huruf Wa. Maka semua huruf-huruf ini terkandung dalam huruf jawi yang perlu dipelajari, diingati dan dihafal oleh anak-anak. Yang ketiga, apa yang perlu kita faham jawi ini seperti matematik. Seperti mana matematik ada kaedah, seperti mana dalam matematik ada rumus, seperti mana matematik ini perlu diulang kaji, dibuat latih tubi banyak kali. Maka itulah jawi. Jawi yang perlu anak-anak kita kuasai, tidak boleh dipelajari secara sambilan, tetapi perlu diberi perhatian yang serius oleh anak-anak, khususnya bagi mereka yang ingin menghadapi UPKK. Kerana kalau mereka tidak menguasai jawi ini, tidak membuat latihan jawi sekerap yang mungkin, maka mustahil mereka dapat mengingat, membaca, menulis jawi dengan baik. Jadi ibu bapa yang dikasihi sekalian, anak-anak kita
sebagai persediaan menghadapi UPKK ketika mereka berusia 11 tahun, mereka perlu bermula awal untuk menguasai Jawi. Sekiranya anak kita masuk darjah 3, darjah 4 masih lagi lemah dalam membaca dan menulis Jawi, maka kita perlu pastikan anak-anak kita perlu kepada penguasaan pembacaan terlebih dahulu supaya mereka mampu membaca dan memahami teks-teks, soalan-soalan dalam tulisan Jawi. Maka bagaimana cara nak memastikan anak kita boleh hebat Jawi seperti mana mereka hebat matematik? Jawapannya dengan memperbanyak latihan. Banyak latihan, maka banyaklah kemampuan mereka untuk mengingat, menulis dan membaca Jawi. Yang seterusnya, antara latihan-latihan asas bacaan adalah dengan belajar membaca suku kata. Bagi murid-murid yang lemah Jawi, masih lagi belum kukuh penguasaan Jawi, mulakan dengan membaca suku kata. Kita ada suku kata terbuka, suku kata tertutup. Untuk suku kata terbuka, kita ada kaedah lagu suku kata, yang mana hampir semua sekolah, baik untuk sekolah pagi dan sekolah agama petang, mereka melatih murid-murid membaca lagu ini, menghafal lagu ini, supaya murid-murid mahir dengan suku kata terbuka. Dan lagu-lagunya sangat menarik, sangat catchy pada anak-anak, sehingga mereka boleh membaca dan menghafalnya di rumah dengan sendiri. Dan kita juga ada banyak kaedah dan teknik yang diperkenalkan oleh ramai ustaz-ustazah di Malaysia ini. Antaranya di Negeri Sembilan, kita ada Ustazah Sufiatul Mukti yang memperkenalkan kaedahnya yang tersendiri untuk murid-murid lemah Jawi. Dengan mana dengan kaedah tersebut, murid-murid mampu belajar Jawi dengan seronok, mampu mengenal pasti huruf-huruf Jawi. Apabila nak menulis, bagaimana huruf itu perlu ditulis, huruf yang boleh disambung, tidak boleh disambung. Maka ini adalah antara kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan ketika mengajar anak-anak tentang Jawi. Yang seterusnya, apakah kaitan Jawi dan UPKK? UPKK sebenarnya terdiri daripada penguasaan Jawi. Sekiranya murid-murid gagal menguasai Jawi, murid-murid akan menghadapi masalah dalam menjawab semua kertas soalan Jawi selain daripada kertas bahasa Arab. Jadi bayangkan kalau anak-anak kita tidak menguasai Jawi dengan baik, bagaimana mereka membaca soalan-soalan, bagaimana mereka memahami kehendak soalan, dan yang paling kritikal ialah bagaimana mereka menjawab soalan dengan tulisan Jawi. Walaupun kertas soalan ini ada bahagian objektif dan subjektif, bahagian subjektif murid perlu menulis jawapan dengan tulisan Jawi, tidak boleh dengan tulisan Rumi. Maka pastikan anak-anak kita bukan sekadar boleh membaca, tapi mereka juga ada kemahiran menulis dengan baik, mengetahui kaedah-kaedah, ejaan-ejaan, kaedah tulisan menulis jawapan-jawapan dengan lengkap dalam tulisan Jawi. Maka semua ini, beberapa penjelasan ini tujuannya untuk kami di Pusat Motivasi Bentara Amal hasilkan selepas ini beberapa video-video ringkas tentang Jawi. Dan matlamat daripada video-video ringkas ini ialah kami akan memperkenalkan sedikit demi sedikit kaedah-kaedah, cara-cara, tips-tips bagi ibu bapa di rumah untuk membantu anak-anak menguasai Jawi dengan baik. Sekiranya anak-anak tidak memahami ataupun masih lagi belum jelas dengan apa yang dibimbing di sekolah oleh guru-guru, maka ada beberapa kaedah yang boleh digunakan ibu bapa di rumah untuk membantu mereka. Sebagai contoh, dalam sesi kali ini, dalam video ini, saya kongsikan satu kaedah bagi anak-anak yang masih lagi lemah membaca Jawi. Ini contoh, ada banyak buku-buku di luar sana, buku Jawi yang baik. Pastikan dapat buku ini daripada pencetak syarikat-syarikat yang memang diakui keilmuan mereka dalam penghasilan buku-buku Jawi. Kemudian kita beli buku yang sebegini, buku-buku cerita yang menyeronokkan anak-anak. Buku-buku ini, ada buku yang dalam keadaan tulisan-tulisannya diwarnakan mengikut suku kata. Bagi buku yang ada pada saya ini, buku yang sesuai untuk kita buat latih tubi dengan bimbingan guru. Jadi buku ini, kaedah yang kita ingin cadangkan ialah buku cerita ini adalah terbitan Pustaka Nadwa Sdn Bhd. Dalam buku ini dia mengandungi cerita yang perlu dibaca.
Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita jadikan seperti mana kita mengajar anak kita Iqra, mengajar mengaji, kita ajar mereka membaca pada setiap muka surat. Kita tetapkan, contohnya hari ini anak kita baru mula membaca, kita bacakan dulu cerita, sambil kita baca anak kita ikut. Sehinggalah matlamatnya kita tak perlu banyak, mungkin 1 baris, 2 baris, dan esok kita akan ulang semula. Sehingga sampai ke satu tahap anak ini akan boleh membaca sendiri, mengenal sendiri perkataan. Setelah diulang berkali-kali, mereka boleh membaca. Aili seorang budak yang penyayang. Dia boleh baca dan sebut dengan sendiri. Tapi perlu dibuat setiap hari dengan konsisten. Kalau satu hari satu ayat atau satu hari satu muka surat, itulah yang perlu dilakukan sehingga tercapai matlamat murid membaca sendiri semua petikan ini daripada mula sehingga habis tanpa bantuan guru atau ibu bapa. Jadi ini antara kaedah yang memerlukan kesabaran daripada ibu bapa yang mengajar di rumah, memerlukan kepada kemahiran ibu bapa. Kalau ibu bapa tidak tahu, boleh dapatkan bantuan guru, dapatkan siap-siap sebutan bagi setiap perkataan ini awal-awal supaya ibu bapa tahu apa yang anak baca. Dan ibu bapa hanya perlu memantau, luangkan masa 5 minit ke 10 minit, pastikan anak mengulang-ulang membaca. Dan percayalah, apabila kaedah ni berjaya dibuat, anak-anak beralih muka surat, semakin banyak muka surat yang dibaca, maka akhirnya sampai ke satu tahap anak-anak tidak perlu lagi bimbingan ibu bapa, mereka akan boleh membaca dengan sendiri. Jadi ini secara ringkas kaedah yang pertama yang dikongsikan dalam video pengenalan untuk tips ataupun bimbingan jawi di rumah. Mudah-mudahan dengan bimbingan ini anak-anak kita semakin hebat dalam ilmu jawi, dalam membaca, menulis dan memahami jawi. Jadi itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.